Baik, terima kasih Nina atas pembentangan yang cukup komprehensif dan mendalam itu tadi. Dan seperti yang Nina katakan, ini adalah pilihan raya presiden yang boleh kita kata unik dan juga kompleks untuk kita fahami, berbeza dengan pilihan raya di Malaysia. Ada dua proses atau langkah, iaitu pertama, orang awam yang membuang undi, dan kedua adalah electors yang memilih presiden di Kongres melalui proses yang kita panggil sebagai Electoral College. Jadi kita nak fahami konsep mudah Electoral College yang diguna pakai menerusi sistem pemilihan unik Amerika Syarikat ini. Jadi apabila tibanya pilihan raya di negara Uncle Sam, seperti kelazimannya dalam pilihan-pilihan raya, akan adanya kempen dari perwakilan yang bertanding, dan kemudian tibanya tarikh hari mengundi di Amerika, setiap rakyat berkelayakan yang mengundi. Undian mereka boleh kita ibaratkan seperti pemakluman kepada anggota electors di bawah proses Electoral College ini, yang mana siapa yang menjadi pilihan dan memerlukan undian electors ini untuk diundi, kemudian disokong di peringkat Kongres. Dan meskipun ada negeri di Amerika Syarikat yang melaksanakan proses yang sedikit berbeza, namun kebanyakannya negeri di negara itu mengenakan konsep keputusan persaingan, kalau kita kenali sebagai winner takes it all. Dan ini bermaksud mana-mana calon yang mendapat undian terbanyak di negeri itu akan memenangi semua electors perwakilan negeri itu, sekaligus menyumbang kepada jumlah majority electors dari 50 buah negeri di Amerika Syarikat. Kalau kita boleh tunjukkan sini, ini adalah perbezaan antara caranya. Kita mulakan dengan kotak undi bersama dengan pilihan rakyat Amerika Syarikat yang dicabut ataupun dibuang undi oleh orang awam, dan seterusnya disambung oleh, kita boleh katakan, yang membuat pilihan adalah berdasarkan pilihan daripada electors ataupun perwakilan Kongres. Dan peranan electors atau perwakilan ini yang menentukan seseorang calon itu menang sebagai presiden dan juga naik presiden. Dan seperti yang kita nyatakan tadi, undian mereka ini akan ditentukan di Kongres berdasarkan undian di negeri masing-masing. Dan kalau kita boleh bawakan juga, tunjukkan map di Amerika Syarikat, ini adalah negeri-negeri di Amerika Syarikat. Kalau kita boleh tunjukkan, dan kita perlu ingat bahawa setiap negeri ini mempunyai jumlah electors yang berbeza. Dan untuk dengan jumlah 538 bagi keseluruhan Electoral College ini, kalau kita boleh tunjukkan sebagai contoh, California ada 54 electors ataupun perwakilan, dan sekiranya calon Demokrat Kamala Harris mendapat undi 51%, secara automatik Harris akan mendapat sokongan penuh 54 electors. Dan manakala selain itu, Texas sebagai contoh, kalau kita lihat kubu kuat calon Republican, kalau kita boleh katakan adalah untuk, kalau boleh akan side kepada Donald Trump dengan 40 perwakilan di sini. Dan sekiranya beliau mendapat undi tertinggi, secara automatik Texas akan memilih Trump sebagai presiden. Dan kita perlu juga lihat bahawa setiap calon presiden perlu mendapat 270 daripada 538 undi Electoral College yang saya boleh tunjukkan tadi. Dan jika kedua-dua Harris dan Trump gagal mencapai ambang majoriti 270 pemilih, Perlembagaan Amerika Syarikat menetapkan Kongres akan memainkan peranan sebagai penentu. Itu adalah berkenaan apa yang boleh kita faham berkenaan dengan Electoral College. Seterusnya kami akan tunjukkan bagaimana ia akan memilih ataupun menentukan perjalanan Donald Trump dan juga Kamala Harris, bagaimana pencaturan itu akan menentukan siapakah yang akan menuju kepada White House ataupun siapakah akan menyandang sebagai jawatan Presiden Amerika Syarikat untuk tahun akan datang. Baik, ini kita mulakan dengan Donald Trump terlebih dahulu. Kalau boleh saya tunjukkan sini, untuk Donald Trump mendapat tempat di White House, beliau memerlukan 270 electoral votes seperti yang saya tunjukkan tadi di negeri Amerika Syarikat. Dan ini adalah negeri-negeri ataupun states yang orang kata secara lazimnya akan memilih Trump ataupun calon Republican di 25. Kalau kita boleh tunjukkan ataupun kita boleh rangkumkan, cantumkan, jumlahnya adalah 190 electoral votes untuk 20 states ini. Namun ia tidak mencukupi untuk mendapat jumlah undian sebanyak 270 untuk melayakkan beliau ataupun Donald Trump di tempat di White House. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah kita perlu tambah sedikit di must-win swing states, iaitu di 4 negeri ini, bermula dengan Arizona, Wisconsin, Nevada dan juga Iowa, dan masing-masing adalah 11, 10, 6 dan juga 6, dan totalnya adalah 33, dan itu adalah di swing state sahaja. Baik, masih tak cukup kalau kita boleh cantumkan, kalau kita boleh tambahkan 150 dengan 33 tadi masih tak cukup untuk mendapatkan jumlah 270. Jadi apa yang perlu dilakukan adalah crucial toss-up states. Apa yang Donald Trump perlu dapatkan adalah tambahan votes 34 dari Pennsylvania dan juga Michigan masing-masing
masing-masing 19 dan juga 15 electoral votes. Itu akan menjadikan, kalau kita boleh buat sedikit tambahan di sini, 190 states ataupun undian yang memilih Republican adalah 190 tadi, campur dengan swing states 33 mendapat 223 votes. Masih tidak cukup untuk dapatkan undian sebanyak 270. Namun apa yang perlu dilakukan adalah mendapatkan flip some states ataupun mendapat kembali negeri-negeri seperti Virginia dengan 13 undian ataupun tambahan Minnesota dan juga New Hampshire 10 dan juga 4 untuk menjadikan jumlah itu sehinggalah mencapai 257 untuk melayakkan Donald Trump mendapat tempat di White House ataupun menjadikan beliau sebagai presiden di Amerika Syarikat. Dan itu adalah Donald Trump. Bagaimana pula dengan Kamala Harris? Ini adalah percaturan yang perlu Kamala Harris jangkakan untuk melayakkan beliau di White House. Sama juga beliau perlu mendapatkan 270 electoral states dan ini adalah negeri-negeri orang kata key states yang lebih kepada memihak kepada demokratik, negeri-negeri demokratik dan totalnya adalah 198 electoral votes. Walaupun negerinya lebih sedikit berbanding dengan Donald Trump 17, kalau Donald Trump tadi lebih kurang 25 dan Kamala Harris adalah 17, namun total electoral votesnya adalah lebih berbanding Donald Trump dengan 198 untuk negeri-negeri ini. Namun tetap juga tidak mencukupi untuk mencapai jumlah 270. Namun apa yang Kamala Harris perlu dapatkan adalah tambahan electoral votes dari must win swing states 24 dari Minnesota, Virginia dan juga Maine's 2nd Congressional District. Itu juga tidak kalau kita tambah tetap juga tidak mencapai jumlah 270 itu. Jadi apa yang mereka perlu lakukan, beliau perlu mendapatkan crucial toss-up states daripada 5 states ini iaitu Nevada, Wisconsin, Michigan, New Hampshire dan juga Arizona dengan kalau kita sum up di sini jumlahnya adalah 46 electoral votes. Dan itu kalau kita campurkan, kita tunjukkan sikit tambahan 198 tadi, kalau kita tambahkan dengan 24, totalnya adalah 222 dan ini sama dengan ahli parlimen di Malaysia. Namun tetap juga tak sampai 270 itu. Apa yang perlu Kamala Harris dapatkan adalah mengubah ataupun mendapatkan kembali dua negeri ini. Salah satu iaitu Pennsylvania dengan 19 undi electoral votes dan Georgia 16 votes. Votes baru saja dapat, totalnya adalah 268 dan 200 baru dapat 270. Kalau tidak dapat hanyalah 268 kurang 2 electoral votes di situ. Dan ini adalah antara percaturan ataupun bagaimana ia menentu hala tuju untuk kedua-dua pemimpin ini, calon pemimpin ini. Salah seorangnya adalah dari Republican dan lagi satu adalah dari Demokrat. Dan ini adalah kalau kita boleh tunjukkan pergerakan di mana yang mereka berdua mempunyai dua hadapan berbeza iaitu kempen berbeza dan di mana ia menunjukkan ini adalah persaingan yang sengit